warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقال الله تعالى في القرآن العظيم: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Yang dihormati dan dikasihi Tuan Imam, Tuan Bilal, seterusnya ahli jaga kuasa masjid, tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah yang saya kasihi, para asatizah yang dihormati, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, sama-samalah kita rafa'kan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas segala kurniaan, limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita sehinggalah saat ini tuan-tuan dapat kita masih lagi berada di muka bumi Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan untuk terus hidup, untuk terus berbakti kepada agama, insya-Allah, mudah-mudahan. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, malam ni kita sama-sama dapat berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala yang penuh barakah ini, insya-Allah, mudah-mudahan pada malam ini dapat sama-sama kita mengambil manfaat dalam perkongsian ilmu kuliah Tahsinul Quran, yang mana insya-Allah tuan-tuan dalam kuliah ini kita sama-sama dapat memperbaiki mutu bacaan Al-Quran kita, insya-Allah, mudah-mudahan, dan sikit sebanyak tuan-tuan dapat kita memperbetulkan bacaan-bacaan yang mana mungkin agak longgar sedikit ataupun tak berapa nak tepat, kita perbaiki, insya-Allah. Jadi tugas kita tuan-tuan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala tak lain tak bukan, selagi mana diberikan kesempatan waktu, masih lagi Allah Subhanahu wa taala beri masa untuk kita berada di muka bumi Allah ini, eloklah sama-sama kita tambahkan ilmu, insya-Allah, perbaiki kefahaman kita tentang agama. Kerana apa tuan-tuan? Kerana menuntut ilmu itu satu kefarduan tuan-tuan. Satu kefarduan. Tak boleh kita berhenti setakat kita dah belajar dahulu. Mungkin zaman sekolah dulu, zaman kita di mana, di asrama ke kan, ataupun mungkin di zaman waktu kita bekerja kan, ada di tempat kerja masing-masing buat kelas dan sebagainya kan. Tak cukup setakat itu tuan-tuan. Jadi kita kena sama-sama tambahkan ilmu selagi mana kita ada kesempatan tuan-tuan. Jadi tak adalah nanti kita rasa menyesal di kemudian hari. Kenapa kita sibuk dengan perkara-perkara yang tak sepatutnya. Akhirnya ilmu berkaitan tentang agama, ilmu tentang untuk kita meningkatkan ibadah kita, memperbaiki kualiti bacaan Al-Quran kita, solat kita, semuanya tak meningkat. Tetapi yang meningkat pada perkara-perkara yang melibatkan dunia saja. Na'udzubillah, kita tak nak tuan-tuan. Jadi penting tuan-tuan kita memperbaiki bacaan Al-Quran kita, ilmu tentang Al-Quran kita, kerana Nabi SAW menyebut kerana di sana tuan-tuan tak ada siapa yang boleh membantu kita tuan-tuan, kecuali Al-Quran yang kita baca. Nabi kata, Iqra'ul Quran
fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Nabi suruh kita baca Quran. Nabi kata bacalah Al-Quran, kerana sesungguhnya dia, iaitu Al-Quran, akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada tuan dia. Siapa tuan dia? Orang yang membaca Al-Quran, orang yang mengamalkan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu akan datang yaumul qiyamah nanti tuan-tuan, ketika mana kita memerlukan sangat pertolongan. Waktu itu Al-Quran itulah yang akan memberikan syafi'an ataupun memberikan syafaat kepada kita tuan-tuan. Itu yang kita nak. Kita kat dunia tuan-tuan, hidup daripada kita kecil sampailah sekarang tuan-tuan, memang memerlukan kepada syafaat, pertolongan. Bermula daripada kita lahir tuan-tuan, kalau tak ada ibu kita tuan-tuan, macam mana kita nak hidup tuan-tuan? Dengan susunya kita membesar dalam keadaan kita tak ada apa-apa tenaga, tak ada apa-apa kekuatan, nak berjalan pun tak boleh, ambil masa merangkak, kemudian bertatih dan sebagainya, semuanya perlukan kepada pertolongan. Di dunia lagi kita kan perlukan pertolongan. Tetapi bila di akhirat kita lupakan, kat sana pun lagilah sangat-sangat kita perlukan pertolongan, syafaat. Jadi Al-Quran inilah salah satunya tuan-tuan yang mampu untuk membantu kita di sana tuan-tuan, selain daripada amalan-amalan yang lain kita lakukan. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita pelajari Al-Quran, kita tingkatkan kefahaman tentang Al-Quran. Insya-Allah mudah-mudahan Al-Quran itu akan menjadi syafaat kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi hari ini kita sambung pada pembacaan surah Al-Baqarah ayat yang ke 211, muka surat 33, juzuk yang kedua. Surah Al-Baqarah ayat 211, muka surat 33, juzuk yang kedua insya-Allah. Jadi eloklah sama-sama sebelum kita memulakan, kita hadiahkan kepada junjungan besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat, tabi'in, tabi'in, seterusnya kepada seluruh para ulama dan muslimin muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okay, baik tuan-tuan, ayat yang ke-211 saya baca, tuan-tuan boleh ikut insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sal bani Israil kam atainahum min ayatin bayyinah. ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب.
Baik, ada kat situ ada banyak kita tengok tempat-tempat yang perlu kita dengungkan ya. Dengungkan insya-Allah. Contohnya pada ayat yang kita dah baca tadi, atainahum min. Mim mati bertemu dengan mim. Dengungkan situ. Atainahum min. Dengungkan dua harakat. Kemudian sama juga min ayatim bayyinah. Tanwin bertemu dengan ba. Di situ pun dengungkan dua harakat. Jadi pastikan tempat-tempat yang ada dengung, dengungkan. Wa may yubaddil, dengungkan dua harakat. Jadi dengung ini mana keluar dia? Keluar pada bahagian kita punya al-khayshum, kita punya batang hidung ni tuan-tuan. Jadi angin akan lalu situ. Sebagai menunjukkan itulah tempat keluarnya al-ghunnah, dengung. Jadi dengung pastinya keluarkan di sinilah. Jadi kalau kita sesema tuan-tuan, agak sukarlah sikit kalau kita nak dengung. Jadi kalau orang yang dengung, kalau orang yang sesema, bila dia nak dengungkan tu kadang-kadang tak agak sempurna lah. Jadi penting. Maknanya bila kita baca Al-Quran tuan-tuan, kita boleh sedarlah dengung kita sempurna ke tak sempurna. Kalau anda kata kita tak keluarkan melalui hidung, jadi maknanya kat situ tak berlakulah gunnah. Jadi pastikan gunnah ada sebahagian kita punya angin ataupun nafas kita keluar melalui al-khayshum, daripada batang hidung, insya-Allah. Okey, baik. Jadi jangan lupa tempat-tempat yang ada qalqalah juga. Pastikan juga qalqalah dijaga pada kalimah yang terakhir, fa innallaha syadidul iqab. Qalqalah pun kena jagalah, insya-Allah. Okey, sambung. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا keluarkan huruf dzal. Zuyyina lil ladzina. Zuyyina lil ladzina. Jadi apa yang keluarkan? Huruf dzal, bukan huruf zai. Kat sini ada dua huruf tuan-tuan. Satu huruf zai, satu lagi huruf dzal. Jadi dua-dua huruf ni berbeza dia punya tempat keluar. Pastikan kita bezakan. Jangan sama huruf zai dan huruf dzal. Okey, baik. Huruf dzal, huruf dzal yang macam huruf dal itu tuan-tuan, ada titik atas dia, keluar pada permukaan hujung lidah, letak pada hujung gigi kapak sebelah atas. Dha. Jadi keluarkan sedikit sahaja. Okey, itu huruf dzal. Huruf zai, jangan kita keluarkan pula. Zai maknanya lidah kita berada pada pangkal gigi kapak bawah. Bawah kapak zai. Maknanya ni gigi bawah, gigi kapak kita bawah ni. Di sini pangkal zai. Ni. Okey, zai kat situ keluar dia. Dzal permukaan mana keluarkan sedikit lidah. Jadi beza kat situ tuan-tuan. Jadi sangat pentinglah. Sebab kalau dalam Fatihah tu tuan-tuan ada huruf dzal, siratal ladzina, siratal ladzina. Itu huruf dzal. Jadi kat sini kebiasaannya berlakulah segelintir daripada kita ni baca dengan huruf zai. Dibaca dengan siratal ladzina an'am. Jadi tak nak. Itu huruf zai. Keluarkan dengan huruf dzal. Jadi penting kita mengetahui makhraj sesuatu huruf tu supaya kita tak tertukar antara satu huruf dengan huruf yang lain. Itu sangat-sangat penting tuan-tuan. Sebab kesalahan yang dipanggil lahnul jali, kesalahan yang jelas, iaitu antaranya menukarkan satu huruf kepada huruf yang lain. Jadi kat sini pada ayat ini kita tengoklah zuyyina lilladzina. Huruf zai ada, huruf dzal ada. Jadi biasakan jangan kita tertukar antara huruf ini. Okey, baik, sambung. Walladzina taqaw fawqahum yawmal qiyamah.
Okey, tebalkan pada huruf qaf. Walladzina taqaw, qaf. Jangan baca nattaqau. Itu huruf kaf. Nattaqau, qaf. Tebalkan huruf qaf. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Kana an-nasu ummatan wahidah. Banyak tempat-tempat dengung tuan-tuan kat situ ada dengung kananna, dua harakat. Umma pun dengungkan. Okey, pastikan tempat-tempat yang dengung kita dengungkan. Okey. Wahidah, huruf ha. Ha mana keluar dia? Kita punya kerongkong, bahagian tengah ni ha. Jangan kita keluarkan pada pangkal ha, itu ha gulung. Ha. Ni ha. Di sini keluar dia. Wahidah, huruf ha. Biasakan. Yang selalu orang akan tertukarlah huruf ha, ha pedas ni kepada huruf ha gulung yang biasa tuan-tuan. Jadi ini pun berlaku jangan sampai kita bertukar. Itu ialah bila kita baca Fatihah tuan-tuan, ayat yang kedua alhamdu. Alhamdu, keluar pertengahan kita punya kerongkong, bukannya alhamdu. Jadi biasakan, bezakan dua huruf ini berkongsi pada tempat keluar yang sama, kita punya kerongkong, tetapi kerongkong kita ada peringkat pangkal, pertengahan. Ha gulung pada pangkal, ha pedas pada kita punya pertengahan kerongkong. Jadi biasakan. Sambung. Faba'athallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundhirina wa anzala ma'ahumul kitab. Kita dah bahaskan tadi huruf dzal, huruf zai. Keluarkan tempat dia. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi. Huruf kha fi makh, itu huruf kha. Sama juga keluar pada kerongkong kita. Tetapi kha tadi keluar pada kita punya hujung kerongkong. Ni hampir-hampir dengan kita punya lidah. Kha. Ni sini. Ha gulung sini, ha pedas tengah, kha di hujung. Kha. Sama tempat dengan ghin. Ghin kha tempat yang sama. Jadi insya-Allah jumpa je huruf kha, situlah keluar dia. Jangan bertukar. Baik. Wa makhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'athumul bayyinat. Okey, keluarkan sedikit angin pada ta yang sukun. Keluarkan angin sedikit pada kalimah majaat. Ta yang mati kan. Keluarkan sedikit nafas kita. Ini dipanggil hamas lah. Dia punya sifat hamas yang ada pada huruf ta. Jaat. Sedikit sahaja keluar angin. Sama juga tadi kita wakaf dengan
pada kalimah al-bayinat. Keluarkan sikit. Bayinat. Sedikit sahaja ada keluarnya angin. Okey, baik. Okey, sambung. Min ba'di ma ja'at humul bayinatu baghyan bainahum. Okey, baik. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Okey, baik, kita jumpa kalimah mustaqim. Tebalkan huruf qaf di situ. Jangan kita bacakan mustaqim. Kalau mustaqim huruf kaf tebalkan. Mustaqim. Tebalkan sedikit. Jadi supaya kita nak membezakan antara huruf kaf dan huruf qaf. Tapi jangan terlebih tebal, tuan-tuan. Kadang-kadang ada sebahagian tu dia nak tebalkan huruf qaf, baguslah. Tetapi terlebih tebal. Terlebih tebal akhirnya dia bunyi seakan-akan macam orang baca ismam. Mustaqim. Mustaqim. Dia macam terlampau tebal sehingga merubah bunyi itu, tuan-tuan. Jadi cukup sekadar kita tebalkan huruf qaf itu untuk kita membezakan dengan huruf kaf. Mustaqim. Tebalkan. Jangan kita terlebih tebal. Kan? Selalunya berlaku pada bacaan Fatihah jugalah. Pada ayat yang bila kita sampai pada ihdinas siratal mustaqim, jangan baca terlalu tebal ataupun nipis, sehingga kan bertukar huruf qaf dengan huruf kaf. Jadi penting, tuan-tuan, ya. Dalam Fatihah ni sangat-sangat penting. Lagi-lagi yang melibatkan bila kita solat ni, tuan-tuan, kita nak betulkan bacaan Fatihah tu, kerana Fatihah itu rukun. Jangan sampai-sampai kita rugi disebabkan apa? Sebabkan kita tak betul baca Fatihah, maka rosaklah kita punya solat kita, tuan-tuan. Bertahun-tahun kita solat, tapi solat itu solat yang rugi. Sebab apa? Sebab tak sah. Boleh kata macam itulah, tuan-tuan. Sebab Fatihah itu rukun, kena perbetulkan. Jadi maknanya ini proses lah, tuan. Maknanya mungkin kita dah belajar setakat yang kita dah tahu, tapi hari ini kita dapat ilmu dan kita amalkan, insya-Allah. Perbaikilah sedikit-sedikit, insya-Allah. Lama-lama amalan kita itu akan berkualiti. Bukan cukup kita belajar setakat dulu kemudian kita tak tingkatkan. Kita tak nak macam tu, tuan-tuan. Kerana kita nakkan makin hari makin baik kita punya amalan, makin baik bacaan Al-Quran kita, insya-Allah. Okay, baik, sambung. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum qalqalah jaga, jangan tertinggal. Hasib, ba, qalqalah. Tad, huruf dal. Tadkhulu, qalqalah kena sebutkan, perjelaskan. Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum
مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله Baik, tebalkan pada huruf yang tebal lah. Antaranya apa? Yang ada pada ayat ini huruf sad. Sad huruf yang tebal. Okey, baik. Jadi kita jelaslah huruf sad antara huruf yang tebal. Jadi kita tebalkan huruf sad. Tetapi berhati-hati, jangan kita tebalkan huruf yang tak sepatutnya tebal. Kita nak tebalkan huruf sad tetapi tertebalkan huruf yang ada di sebelumnya. Contoh di situ pada kalimah nasrullah. Huruf sad tebal. Kemudian sebelum sad tu ada huruf nun. Nun itu huruf yang nipis. Dia tak tebal lah. Jadi kita nipiskan saja huruf nun. Senyum sikit lah. Nasrullah. Nasrullah. Jadi sad itu tebal, nun itu nipis. Jangan kita tebalkan dua-dua. Dibaca dengan mata nasrullah. Dia nasrullah itu ditebalkan huruf nun. Nun itu nipis. Jadi macam mana nak nipiskan? Senyum sajalah tuan-tuan. Nasrullah. Nasrullah. Jadi bila kita senyum, secara automatik huruf itu akan nipislah. Huruf nun itu akan nipis. Jadi nun itu nipis, sad itu tebal. Jadi insya-Allah hati-hati. Okey, sambung. Ala inna nasrallahi qarib. Baik. Yas'alunaka madza yunfiqun. Keluarkan sikit lidah. Dza. Madza yunfiqun. Dzal zal keluarkan. Qul ma أنفقتم من خير فللوالدين Okey, baik. Jadi kita sebut tadilah, yang tebal kita tebalkan, yang nipis kita nipiskan. Contoh kat sini ada huruf qaf. Qaf pun tebal tuan-tuan. Qul, tebalkan. Jangan kita baca kul. Kalau kul huruf kaf, ni huruf qaf. Qul, tebalkan. Ni selalu berlaku lah tuan-tuan. Bila kita baca 3 qul ataupun 4 qul kan. Qul huwallahu ahad. Qaf itu tebalkan. Qul a'u. Qul a'udzu birabbil falaq. Tebalkan huruf qaf itu. Okey, baik. Jadi sama juga kalimah yang seterusnya pada kalimah anfaqtum, huruf qaf. Qaf tebalkan. Fa itu nipis. Jangan kita baca ma anfaqtum. Tak nak. Faqtum. Fa nipis. Senyumlah. Faqtum. Jadi qaf itu tebal, fa itu nipis. Jangan kita terikut-ikutlah. Jadi dengan ketebalan huruf qaf. Jadi fa itu nipis, qaf itu tebal. Okay, baik, sambung. فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل
السبيل. Okay, huruf yang perlu kita nipiskan, kita senyum saja tuan-tuan. Huruf nipis ni kita panggil huruf istifal. Kan? Dia mendatar. Apa yang mendatar? Kita punya lidah tu ke bawah. Sebahagian kita punya lidah ni dia turun ke bawah kan. Jadi bila kita sebut, contohnya huruf istifal yang ada kat sini tuan-tuan, huruf-huruf yang nipis kan. Ya, ta, ma, semua nipis. Wal yatama. Jadi kita senyum. Ya, ta, ma. Kan? Nipis kan? Jangan kita baca mo. Kalau mo tebal. Ma. Senyum. Yatama. Jadi automatik bila kita senyum dia akan nipis lah. Kalau kita baca tak senyum, po mo, dia akan tebal. Jadi insya-Allah kalau tuan-tuan baca biasa nipiskan kan, senyum ni kan, insya-Allah manis muka tuan-tuan. Okey, baik, sambung. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. Okey, baik. Kat situ kita jumpa juga huruf ma kan. Wa nipis lah, wa. Jangan wo, tak nak. Mo, tak nak. Nipiskan sahaja huruf-huruf yang nipis ini, huruf istifal ni. Jadi insya-Allah bila kita dapat membezakan huruf tebal, huruf nipis, mudahlah tuan-tuan ya. Jadi huruf tebal ni tak banyak, 7 je. Yang lain dalam huruf hijaiyah tu yang 28 tu, 7 saja yang tebal, yang lain semua nipis. Jadi kita nipiskan banyak daripada tebal yang banyak. Jadi insya-Allah jangan kita susah-susah lah nak tebalkan semua sekali. Huruf yang tebal, yang nipis kita nipiskan. Okey, baik tuan-tuan, kita berhenti setakat ayat 215. Okey, baik. Shadaqallahul azim. Okey, tuan-tuan yang dirahmati Allah, ada sikit masa lagi tuan-tuan kan. Kita tengok sedikitlah apa istifadah ataupun pengajaran yang boleh kita ambil lah daripada ayat yang kita baca tuan-tuan. Jadi saya tengok pada ayat yang terakhir yang kita baca tadi, ayat yang 215 tuan-tuan. Kat sini berkaitan tentang infak tuan-tuan, sedekah. Jadi ayatnya berbunyi macam mana? Yas'alunaka madza yunfiqun. Yas'alunaka madza yunfiqun. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin wa ibnis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Okey, baik. Pada ayat ini maksudnya apa tuan-tuan? Okey. Mereka bertanya kepada Nabi. Mereka bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang harus mereka sedekahkan. Infak tu maksud apa? Sedekah. Okey, baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi, Allah kata, katakanlah apa-apa harta sahaja yang kamu sedekahkan hendaklah diperuntukkan kepada kedua ibu bapa, kaum kerabat, anak yatim, orang miskin dan orang yang bermusafir, ibnu sabil. Dan semua kebaikan yang kamu lakukan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi ayat ini tuan-tuan menceritakan tentang para sahabat bertanya kepada Nabi. Jadi para sahabat ni tuan-tuan, dia memang golongan yang sangat teruja lah untuk menyumbang kepada agama, apatah lagi nak melakukan kebaikan. Jadi para sahabat ni tuan-tuan sanggup berkorban apa saja demi agama. Sanggup, tak kira lah apa saja. Bahkan untuk perkara-perkara ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sanggup nak buat apa saja. Jadi para sahabat ni semangat untuk berinfak, bersedekah. Jadi ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam,
apakah yang paling baik, yang terbaik untuk disedekahkan. Baik. Jadi Nabi SAW menjawab, apa saja harta, tak kisah. Apa saja harta, yang penting harta itu halal lah kan. Harta itu halal untuk disedekahkan. Tapi yang paling penting sekali kepada siapa yang perlu disedekahkan. Jadi kat sini Nabi SAW memberitahu kepada kita bahawa yang paling utama, keutamaan diberikan sedekah itu, bantuan itu kepada siapa? Falil walidain. Kepada kedua ibu bapa. Itu yang pertama tuan-tuan. Jadi hari ini tuan-tuan, kita ada harta, kita ada kemampuan, berikan kepada ibu dan ayah kita tuan-tuan. Lepas tu Nabi sebut apa? Wal aqrabin. Orang-orang yang dekat dengan kita, kerabat-kerabat kita tuan-tuan. Jadi yang pertama tadi kepada ibu dan ayah kita. Jadi maknanya sumbangan kepada ibu dan ayah ini memang perkara yang sangat-sangat penting tuan-tuan. Ada orang dia tunggu kaya baru nak berikan sumbangan kepada ibu dan ayah dia. Jadi bila disebutkan tentang infak ni tuan-tuan, tak semestinya infak itu pada harta semata-mata, tak. Ada juga infak itu lebih kepada pertolongan, itu infak juga. Pun termasuk dalam perkara-perkara yang perlu diinfak. Kita menolong orang tu infak. Kadang tak semua orang Allah Subhanahu Wa Taala berikan dia harta. Tetapi bagi orang yang ada harta, dia kena infakkan, kena sedekahkan harta dia. Jadi ibu bapa ini yang utama, kena berikan. Sedikit ke banyak itu bergantung kepada kemampuan kita tuan-tuan. Tapi keutamaan kepada ibu dan ayah kita. Jadi orang yang mungkin dah tak ada kesempatan, ibu dan ayah dia dah tak ada tuan-tuan kan, apa perlu kita buat? Boleh juga infak kepada ibu dan ayah dia. Dengan cara apa? Kalau ayah dia dah meninggal, ibu ayah dia dah meninggal, infaklah. Kita infakkan kepada sesuatu yang baik, tak kiralah infak tu sama ada kita sedekah kepada orang susah ke, orang yang memerlukan ke, pada institusi-institusi yang melakukan perkara-perkara dakwah ke kan, masjid, surau dan sebagainya. Kita niatkan infak itu kepada mak ayah dia, mak ayah kita. Jadi mudah-mudahan infak itu akan sentiasa mengalirkan pahala kepada mereka kat sana. Ini keutamaan tuan-tuan. Kadang-kadang mungkin dengan kita tak sempat nak memberikan sumbangan kepada mak ayah sendiri. Umur tak panjang contoh kan, ataupun dia pun tak sempat nak bekerja, masih lagi belajar kan. Tapi bila dah ada peluang, rezeki ada, jangan lupa infak kepada mak ayah sendiri, insya-Allah. Dan seterusnya wal aqrabin, iaitu kaum kerabat yang terdekat. Ini sangat penting tuan-tuan. Kadang-kadang kita ni tuan-tuan, orang yang tak ada pertalian darah dengan kita, kita mudah nak sedekah, kita nak bantu tu mudah. Tetapi dengan adik-beradik kita sendiri, dengan saudara kita sendiri kan, dengan tak kiralah saudara kita yang dekat, yang jauh sedikit kan, minta pertolongan, kita susah nak berikan. Tapi kawan-kawan yang mungkin yang jauh dengan kita, kita lebih ringan pula nak memberi pada mereka. Sini diberikan keutamaan kepada wal aqrabin. Mana penting kita membantu antara keluarga kita tuan-tuan. Siapa lagi nak tolong kalau bukan keluarga sendiri tuan-tuan kan? Jadi maknanya kita kena ikut pada kehendak ni. Nabi ajarkan kepada kita antara keutamaan dia, turutan-turutan itu penting untuk kita ketahui. Seterusnya kepada wal yatama, anak-anak yatim. Ini pun penting tuan-tuan. Jadi jangan kita lupa, kalau ada jiran kita dalam taman kita yang ada yang anak yatim ni, bantu. Jadi hari ini kita ada masjid, ada surau, mungkin kita boleh adakan inisiatif buat tabung khas untuk anak-anak yatim, bantu mereka, bukan semata-mata untuk kehidupan mereka sahaja, tetapi mungkin untuk pendidikan mereka kan, untuk kelangsungan kehidupan dia sementara dia masih lagi kecil. Jadi ada sumbangan yang perlu kita berikan kepada anak-anak yatim ini tuan-tuan. Penting sangat tuan-tuan. Seterusnya wal masakin, orang-orang yang miskin, orang susah. Ini dah tentulah, memang kita kena berikan kepada mereka tuan-tuan. Wa ibnis sabil, orang-orang yang dalam keadaan yang musafir, ataupun ibnu sabil ni juga kita kata orang yang dalam pelandasan dakwah juga. Orang yang berdakwah ni tuan-tuan, diperlukan kepada sumbangan. Jadi nak berdakwah ni bukan perkara yang mudah, perlukan kewangan yang baik, perlukan bahan-bahan untuk dibelilah.
dibawa untuk bersama-sama jalan dakwah itu tuan-tuan. Jadi kat sini Nabi SAW wahyukan kepada kita bahawa inilah turutan yang perlu kita lihat, bahawa betapa pentingnya bila kita ada lebihan harta kita kongsikan pada keutamaan ini. Sebab ini bila Nabi SAW sebut berlakulah hari ini tuan-tuan. Kadang-kadang orang ada harta tetapi dia tak bantu golongan-golongan ini. Dia lebih membantu orang-orang yang ada kepentingan pada diri dia. Dia tolong tapi orang tu ada kepentingan kat dia. Baru dia tolong. Tak ada kepentingan dia tak tolong. Keluarga dia sendiri tak nak tolong. Mak ayah dia susah dia tak nak tolong. Adik-beradik dia susah dia tak nak tolong. Jadi perkara ini sangat-sangat kita risau tuan-tuan. Jadi takut-takut apa yang diinfakkan itu tidak bermanfaat kepada orang yang memberi infak itu. Sebab dia ada kepentingan. Ada niat yang tidak baik. Dan Allah kata wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Maksudnya apa tuan-tuan? Dan semua kebaikan yang kamu lakukan maka Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Jadi apa yang kita buat itu tuan-tuan, Allah tahu. Baik ke tak baik ke, ikhlas ke tak ikhlas kita menyumbang itu Allah sahaja yang mengetahui. Jadi hati-hatilah tuan-tuan bila kita berinfak. Kadang-kadang takut-takut kita hati kita ni tak tentu ataupun tak kekal pada kebaikan itu. Takut kita infak ni ada niat yang sebaliknya, takut kita riak tuan-tuan. Jadi hati-hati. Jangan kalau rasa kita tak mampu untuk kuat menjaga hati, jangan mudah kita infak pada tempat-tempat yang boleh kita berubahlah. Maksudnya kadang-kadang ada orang sebahagian dia infak, tetapi dia masukkan dalam Facebook, masukkan dalam media sosial, jadi takut hati kita mudah dihasut oleh syaitan, menyebabkan kita tak ikhlas kepada perkara-perkara itu. Takut lebih kita menginfak itu untuk mendapatkan kredit, dapatkan pujian dan sebagainya. Jadi itu yang paling kita risau. Jadi penting. Dan kena ingat juga tuan, perkara-perkara yang penting kadang-kadang berlaku tuan-tuan. Ada orang yang bila kita sebut pada infak ni terkait juga dengan zakat kan. Ada sebagian orang dia bayar zakat alhamdulillah, tetapi dia bayar sendiri zakat, ataupun maksudnya dia agihkan sendiri zakat itu. Dia zakatnya dia bayar, dia keluarkan zakat, tapi dia zakatkan kepada orang yang dia kenal. Contoh kan, dia rasa ahli keluarga dia susah, miskin dan sebagainya, dia beri. Jadi takut-takut tuan-tuan, takut-takut penilaian kita pada zakat itu ataupun orang itu tak tepat kan. Kita rasa dia susah, tapi sebenarnya ada orang yang lebih susah lagi daripada itu. Jadi bila kita beri keluarkan zakat kepada dia, takut-takut itu tak jadi zakat, dia jadi lebih kepada sedekah sahaja. Sebab zakat ni tuan-tuan perlu diberikan kepada 8 golongan. 8 golongan asnaf. Ada fakirnya, ada miskinnya, ada ibnu sabilnya kan, ada orang yang fisabilillahnya kan, ada orang yang riqab dan sebagainya. Ada 8 golongan yang perlu kita beri. Tetapi takut-takut kalau orang yang membayar zakat sendiri, mengagihkan zakat sendiri, takut-takut dia agihkan kepada bukan orang dia. Jadi hati-hatilah. Jadi hati-hati kalau kita nak selamat, zakat kita bayar kepada institusi yang diberikan tanggungjawab. Jadi kalau kita nak bantu keluarga kita yang susah, kita bantu, tak ada masalah, tapi bukan melalui jalan zakat, melalui jalan sedekah. Kita bantulah dengan wang yang lain, kita melalui jalan sedekah. Jangan kita berikan zakat kepada keluarga kita sendiri. Takut-takut tak jadi sedekah, tak jadi zakat, jadi sedekah tuan-tuan. Sebab takut-takut di kalangan orang yang kita bagi zakat itu bukan di kalangan asnaf yang 8. Jadi hati-hati insya-Allah. Okey, setakat itu tuan-tuan perkongsian malam ini. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang itu daripada kelemahan ilmu dan penyampaian saya. Saya mohon maaf tuan-tuan. Jadi saya sudahi dengan aqul qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nassina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin.